Semakin jauh aku mengayuh ke utara, semakin menarik pemandangannya. Selepas aku duduk beberapa hari di Kuala Terengganu hari itu, aku mengayuh ke Kampung Penarik. Dan suasana kampung dekat tempat ni masih lagi kuat. Pemandangan dan cara hidup orang-orang dekat sini mengingatkan aku masa zaman aku kecil dulu. Masa zaman kehidupan kampung masih lagi belum lenyap ditelan zaman moden. Macam biasa, aku mengayuh keluar dari bandar Kuala Terengganu di awal pagi, seawal jam 7 pagi. Aku lalu drawbridge untuk melintas ke arah Kuala Nerus, kayuh lebih kurang setengah jam sebelum aku berhenti makan breakfast. Macam biasa, dekat Terengganu ni, memang hampir tiap-tiap pagi aku makan nasi dagang untuk breakfast. Nasi dagang ni memang favourite dish aku. Masa aku duduk KL pun, aku selalu cari nasi dagang ni untuk breakfast. Aku mengayuh santai kerana destinasi aku cumalah ke Merang, dalam 50 km je dari Kuala Terengganu. Plan asalnya, aku nak ke Pulau Redang dari jeti di Merang, tapi tak jadi. So aku pun stay je lah sehari dekat Merang ni. Dekat Merang, aku duduk di satu homestay bernama Nur Merang Inn Resort. Lokasi resort ni memang bagus, dekat tepi laut. Ada suasana kampung. Kawasan dia besar, boleh sangat kalau nak menempatkan big group. Tapi terasa sunyi dekat sini. Harga bilik dia pun murah. Aku dapat satu bilik yang ada 3 single bed. Memang selesa. Banyak aktiviti yang boleh buat dekat kawasan ni, tapi nampak macam terbengkalai. Aku rasa ini mesti disebabkan pandemik hari tu. Jadi aku cuba tanya owner resort ni sendiri, pengalaman dia handle business resort macam ni masa zaman pandemik hari tu. Okey, antara aktiviti yang menarik lah pasal laut ni kan, pasal aktiviti yang kita boleh jalankan, kita boleh pergi candak sotong. Candak sotong ni pada musim-musim dia lah, macam bulan 4, 5, 6 macam tu. And then itu aktiviti malam candak sotong. Kalau siang boleh pergi mancing. Lepas tu boleh pergi island hopping, melawat ke Pulau Redang, dan juga pulau-pulau lah yang berdekatan situ. So apa yang kita buat, guest-guest kita buat selalunya akan buat training lah. Training tu boleh guna dewan kita, boleh guna padang, and then all the kawasan yang di sekitar resort. Okey lah, memang 2 years tu memang mencabar sangat lah. Sebab kita almost macam tutup kedai lah, senang cerita kan. Kita terpaksa tutup. Dan sebenarnya bukan kami sajalah terjejas. Jiran-jiran kami kan, the whole kawasan Merang tu yang penuh dengan resort, homestay, campsite, tempat latihan, semua pun memang terjejas. Aku rasa lega bila owner resort ni dah ada perancangan yang solid untuk naikkan semula resort ni. Dan dia pun dah mula terima booking, terutamanya daripada pelancong tempatan yang rata-ratanya adalah big family yang nak bersantai di tepi pantai di Merang ni. Lokasinya pun perfect dekat tepi pantai yang sunyi dan bersih macam ni. Covid ni bukan saja membunuh ramai orang, tapi menghancurkan pendapatan ramai orang dekat seluruh dunia ni. Kita semua terasa penangan pandemik ni. Makin jauh aku berkayuh, aku terasa makin menarik pula pemandangan aku dekat sini. Dalam perjalanan aku ke Kampung Penarik, aku lalu sebuah surau kayu yang bagi aku begitu unik, iaitu Surau Langgar Rindu yang terletak antara Merang dengan Kampung Penarik. Seni binanya nampak begitu kreatif, lain daripada yang lain. Kayu-kayu yang digunakan pun memang dari sekitar hutan di sini, dan aku cukup suka bila tengok detail binaan surau ni. Hasil seni seorang artis. Tapi aku cuma lalu macam tu je. Jadi bila aku cuba memanggil tuan punya surau ni, tak ada siapa yang menyahut. Jadi aku pun terpaksalah teruskan lagi perjalanan aku.
Semuanya berlaku secara tak sengaja. Aku berhenti untuk berehat dan minum segelas teh ais. Dan warung yang aku singgah ni rupanya famous di kalangan rider-rider touring. Jadi aku pun meluangkan masa dengan owner warung ni yang juga merupakan seorang motorbike tourer juga. Banyak tips yang dikasih aku tentang tempat-tempat menarik yang patut aku pergi dekat kampung penarik ni. Lepas lebih kurang 40 minit kita orang berborak, aku pun sambung perjalanan aku ke kampung penarik. Semakin dekat dengan kampung penarik, pemandangan dekat sini dah begitu mengujakan aku. Aku paling suka tengok pokok-pokok kelapa yang banyak macam ni. Memang nampak suasana kampung dekat tepi pantai dan bot-bot nelayan dekat sepanjang pantai dekat sini. Bila aku dah mula mengayuh di kampung penarik, aku dah terasa vibe kampung yang masih asli dekat sini. Memang lain suasana di kampung ni. Boleh aku katakan yang kampung penarik ni lain dari tempat-tempat lain dekat semenanjung Malaysia ni. Jarang-jarang aku nampak budak-budak main wow petang-petang dan orang-orang muda berlatih silat dekat tepi pantai, especially masa zaman smartphone sekarang ni. Salah satu tempat yang aku lawati masa dekat kampung penarik ni adalah rumah botol. Tuan rumah botol ni yang aku panggil sebagai Tok Ki begitu peramah denganku dan sangat kreatif menghiasi rumahnya cuma dengan botol-botol dan selipar-selipar yang dibuang di pantai sekitar kampung ni. Kita mengambil inisiatif utamakan botol sebab botol ni kaca, dia membahaya. Sebab lalunya orang datang ke pantai, dia buang kasut, buang selipar, dia nak merasakan nikmat hidup atas pasir. Jadi itu Tok Ki utamakan botol dan barang-barang terbuanglah. Barang-barang yang berbahaya, kayu, Tok Ki punggung dan buangkan. Bila tengok cara dia menghiasi rumah ni, memang boleh nampak Tok Ki ni adalah seorang artis. Bila aku tanya, rupanya dia dulu adalah seorang pelukis komik Bambino dan kawan-kawan yang duduk semeja dengan dia pun adalah orang macam Datuk Lat dan pelukis komik-komik yang lain macam majalah gila-gila semua tu. Tok Ki sebenarnya terasa terpanggil untuk memberi sepatah pesanan kepada anak cucu Tok Ki, terutama orang-orang generasi muda, ya. Kerana dalam hidup ni kita janganlah terlalu terpengaruh dengan unsur-unsur yang tidak baik. Kita mesti bina diri kita dan kita jangan peduli sangat tentang apa orang kata. Kalau kita fikir benda itu baik, kita teruskan. Contohnya, Tok Ki pernah mengutip kaca-kaca yang pecah ini di sekitar pantai di Pulau Redang. Beribu-ribu keping. Masa Tok Ki pungut tu, ramai orang ketawa. Dia katalah, pakcik ni nak buat apalah benda-benda yang tak pasal gawal ni. Tapi Tok Ki jawab, kamu tahu, urusan Allah, dia memberi gerak hati Tok Ki. Dan Tok Ki kutip, ada sebab dia. Rupa-rupanya, dari tahun 99, Tok Ki pungut kaca ni, tahun 2019, barulah Tok Ki dapat idea supaya kaca-kaca yang pecah ni digubah menjadikan bentuk botol. Sebab Tok Ki minat botol. Sebab lain Tok Ki ni buat benda ni adalah sebagai hobi, kerana dia cakap kalau kita dah berumur, amat penting untuk ada hobi supaya kita sentiasa sibuk untuk mengelakkan dari kemurungan di hari tua. Yang pentingnya
Kita mahu atau tidak mahu, kita kena bina diri kita. Kita jangan hanyut di dunia ini. Jadi kita mesti confident. Kalau kita confident, insya-Allah apa yang kita buat mesti berjaya. Insya-Allah. Betul bersemangat cara dia cakap. Dan banyak sebenarnya nasihat yang Tok Ki ni sampaikan. Dari cara dia bercakap, memang nampak sangat yang Tok Ki ni adalah seorang yang berpengalaman. Mengayuh di sepanjang pantai Penarik ni memang mengasyikkan. Pokok-pokok kelapa dekat sini yang buat tempat ni nampak macam suasana kampung. Dan pokok-pokok ru di sepanjang pantai ni pula buat tempat ni macam dekat overseas. Bila-bila tak panas, terutamanya waktu pagi dan petang, aku memang banyak menghabiskan masa mengayuh di sekitar kampung dan pantai-pantai di sini. Disebabkan tempat ni dah mula dapat perhatian daripada pengunjung daripada dalam dan luar negara. Sepanjang aku mengayuh, aku tengok ada banyak construction dekat sini. Ramai orang yang buat chalet dan resort di sepanjang pantai ni. Memang aku rasa dalam beberapa tahun je lagi, tempat ni akan jadi penuh dengan pengunjung. Dekat kampung Penarik ni, aku duduk dekat satu resort yang bernama Bayou Beach Penarik Resort. Aku duduk di bilik single room yang selesa, betul-betul dekat tepi pantai. Yang menarik perhatian aku adalah desain dia, melambangkan rumah asli Terengganu. Aku memang minat dengan rumah-rumah kayu macam ni. Owner resort ni pun memang selalu ke sini dan diorang ni peramah. So aku banyak juga berborak dengan diorang ni semua. Diorang beli rumah ni pada tahun 2014 dulu dan masa 2017 barulah diorang bina chalet-chalet dekat sini. Dari situ, perlahan-lahan diorang berkembang sampai COVID melanda masa tahun 2020 dulu. Masa saya mula-mula tengok rumah sebegini rupa, hati saya terus terpaut dengan binaannya. Macam majestic lah, macam istana lama. Saya cukup teruja walaupun keadaan masa tu macam daif sikit, tapi saya cukup teruja bila jumpa dengan bangunan yang rare macam ni. Jadi apabila suami propose untuk kita nilaikan rumah ni, saya terus tanpa fikir panjang, saya terus terima. Rumah utama dekat sini memang besar. Rumah kayu 2 tingkat yang boleh menempatkan sampai 25 orang. Dan beberapa chalet yang ada dekat sini memang sesuai untuk couple ataupun small family. Swimming pool pun ada dan tak lama lagi diorang akan buat kafe dekat dalam ni. Walaupun tak ada bisnes masa COVID hari tu, diorang ambil kesempatan masa tak ada pengunjung sepanjang 2 tahun tu untuk upgrade resort ni. Sebab chalet ni walaupun COVID, kita kena maintain. Kita tak boleh rumput panjang, kotor, tak boleh. Jadi kita buat sendiri, kita potong rumput sendiri, kita bersih kawasan sendiri dengan water jet, macam bukan COVID lah. So kita kena maintain sendiri. So kena kuat semangat lah masa tu. Dan lepas tu alhamdulillah lepas COVID tu, sebab kita dah ready masa tu. Sebab kita sentiasa bersih kawasan, kita sentiasa, lepas tu pembinaan swimming pool tu last lah masa COVID tu. So kita ambil kesempatan masa COVID tu, kita buat swimming pool. Kita siapkan swimming pool walaupun ada masalah-masalah yang masa dalam pembinaan tu, kita cuba atasi. Inspiring. Itulah satu perkataan yang terbit dalam minda aku lepas aku berbual-bual dengan diorang ni. Masa dari Johor lagi hari tu, aku ada terfikir nak ada resort aku sendiri satu hari nanti, tapi di pergunungan. Aku ni sukakan tempat tinggi dan aku suka tempat yang sejuk, tempat yang bersalji. Tenang je aku tengok Pak Haji dengan Mak Haji ni handle resort ni. Suasana dia best. Walaupun sentiasa ramai orang, tapi tak terasa sesak pasal halaman dia besar. Dan pantai dekat depan resort ni selalunya tak ada orang. Jadi pantai ni terasa macam private beach untuk resort ni pula.
Buat masa sekarang, kebanyakan orang yang menginap di sini adalah family yang kebanyakannya dari sekitar Kelantan dan Terengganu. Dan ada juga aku jumpa pengembara berbasikal yang lain yang berkemah dekat sini untuk satu malam. Hari-hari aku mengayuh sekeliling kampung di sini, sampai orang-orang lokal dekat sini pun dah mula kenal dengan aku. Lagipun, kampung dekat sini pun kecil je. So balik-balik muka yang sama je aku jumpa. Diorang ni pula peramah. So kejap je kita orang dah boleh duduk semeja dekat warung, minum kopi sama-sama. Kampung Penarik ni pun ada jeti untuk ke Pulau Redang. Satu dekat Kampung Penarik dan satu lagi dekat Kampung Mangkuk. So kadang-kadang ada juga aku nampak bot yang bawa pelancong dekat sini yang kebanyakannya buat day trip pergi Pulau Redang dengan pulau-pulau di sekitarnya. Selain jeti Pulau Redang, satu lagi attraction dekat tempat ni adalah Setiu Wetland. Melawat Setiu Wetland ni, kita kena keluar awal pagi. Memang mengasyikkan tengok suasana matahari terbit dekat sini. Lagipun, kebanyakan aktiviti penduduk dekat sini adalah paling aktif di waktu pagi. Ada yang pergi menjala ikan, ada yang mencari kepah. Setiu Wetland ni adalah kawasan paya yang begitu besar. Dia terletak di antara sungai dengan laut. Jadi ekosistem dekat sini memang betul-betul diverse. Kita boleh jumpa haiwan sungai dengan laut dekat tempat yang sama. Dan itulah yang membuatkan tempat ni unik. Nelayan dekat sini pun boleh dapat ikan laut dengan ikan sungai di kawasan yang sama. Selain daripada tu, ramai juga nelayan dekat sini bela ikan sendiri untuk menjana pendapatan yang lebih. Jadi memang banyak aku tengok sangkar-sangkar ikan dekat sini. Boatman yang bawa aku ni, Asing dan isterinya yang memang orang dari kampung ni pun ada sangkar ikan dekat sini. Jadi aku pun dapatlah melawat sangkar ikan diorang dekat sini. Besar sangkar ikan diorang ni dan memang ada banyak ikan yang dibelanya. Macam-macam yang Asing ni ceritakan pada aku. Detail juga dia cerita bagaimana dia mula buat sangkar ikan ni, penjagaan ikan dekat sini, masalah-masalah yang dihadapi untuk menternak ikan dan macam mana cara diorang tangani semua masalah untuk menternak ikan dekat sini. Selain daripada tu, Asing pun baru je siap buka satu campsite dekat sini. Besar campsite dekat sini. Dan aku paling suka bila tengok pokok-pokok ru dekat campsite ni. Nampak macam dekat Alaska ataupun Kanada masa musim panas. Yang menariknya, campsite ni terletak antara sungai dengan laut. Jadi orang yang datang berkemah dekat sini boleh enjoy view dari kedua-dua belah sungai dan laut. Masa aku rekodkan video ni, campsite ni pun baru siap. Komplit dengan tandas, tempat mandi, tempat nak pasang unggun api, barbecue, tempat untuk buat aktiviti dan macam-macam lagi. Banyak sebenarnya aktiviti yang boleh buat dekat sini. Kalau nak buat semua aktiviti dekat sini, aku rasa kena duduk seminggu baru boleh merasai semua pengalaman dekat tempat ni. Hidupan dekat sini pun diverse. Pemandangan dia pun unik disebabkan paya yang panjang ni terletak antara sungai dan laut. Letak tarik. Nanti kalau lokan tu ada, dia akan ada satu bunyi. Okey, ini adalah lokan. Okey, kita basuh sikit.
ini adalah lokan. Macam-macam sebenarnya benda baru yang aku belajar daripada Asing ni. Dia bawa aku ke kawasan Paya Bakau dekat sini untuk mencari lokan. Sebelum pandemik hari tu, Stew Wetland ni memang ramai pengunjung, terutamanya daripada negara asing. Ramai Mak Saleh bawa anak-anak diorang untuk belajar cara tangkap ikan, sama ada pakai pancing ataupun jala, mencari kepah dekat dasar sungai dan di kawasan Paya. Dan Asing ni memang selalu mengajarkan benda-benda ni kepada anak-anak Mak Saleh ni. Bila air surut, Asing selalunya akan mencari kepah dekat dasar sungai dekat sini. Aku perasan yang orang-orang dekat sini mencari kepah dengan menggunakan cara manual tanpa menggunakan mesin. Bila ditanya, rupanya pasal diorang nak jaga tempat ni. Kalau pakai mesin, memang boleh dapat banyak kepah dalam masa yang singkat, tapi boleh merosakkan dasar sungai dekat sini, boleh merosakkan ekosistem dekat sini. Pasal kita cari secara manual ni, satu, dia punya rumput rosak pun tak banyak, cuma kita pijak saja. Kalau kita menggunakan cakar, kesemua rumput akan hancur. Dasar dia akan rosak. Jadi untuk menjaga dan memelihara hidupan seperti sebegini, lebih baik kita menggunakan cara manual, menggunakan kaki, gagau. Bukan senang sebenarnya kehidupan nelayan ni. Kadang-kadang Asing akan berada dalam sungai ni selama 8 jam dari tengah malam sampailah ke pagi untuk mencari kepah. Kebiasaannya, dia boleh dapat dalam 50 ataupun 60 kg bila duduk 8 jam dalam sungai. Tapi ada juga kalau tak bernasib baik, cuma boleh dapat bawah 20 kilo je. Sama juga kalau menjala ikan. Kadang-kadang boleh dapat banyak dan pernah juga tak dapat langsung. Macam nelayan menjari ikan ni, kadang-kadang ada, kadang-kadang langsung tak dapat. Itu biasa, rezeki daripada Allah Ta'ala. Kadang-kadang dia dapat, kadang-kadang dia tak dapat. Itulah titik peluh seorang nelayan. Tak perlu mengeluh, dia dah terbiasa dengan benda-benda macam tu. Ada rezeki, ada, tak ada, tak apa. Lain kali kita cuba lagi. Dia tak pernah berputus asa untuk dapatkan keuangan dia, untuk menjalani kehidupan harian dia. Dia sentiasa bersyukur dengan apa yang ada. Beginilah cara hidup masyarakat di sini, mencari rezeki dengan alam. Berapa banyak yang diorang boleh dapat bergantung kepada pasang surut air, kepada keadaan alam, bertawakal sepenuhnya kepada yang si pemberi rezeki. Setakat ni, kampung ni adalah tempat yang masih lagi asli, dari cara mereka mencari rezeki hinggalah ke cara mereka berhibur. Kenapa aku betul-betul appreciate dengan suasana kampung macam ni, kehidupan kampung macam ni? Kerana aku dapat rasakan ini mungkin hari-hari terakhir aku dapat melihat kehidupan macam ni, kerana ianya mungkin akan pupus tak lama lagi. Ini adalah antara tempat-tempat terakhir dekat semenanjung Malaysia ni yang masih lagi boleh dilihat kehidupan kampungnya. Aku tak rasa anak-anak kita sekarang ni akan memilih untuk main WoW petang-petang daripada main online game dekat smartphone. Aku mula menghargai kehidupan kampung ni bila aku mula keluar mengembara dulu. Aku mengembara hampir setengah dunia ni untuk mula ada appreciation terhadap budaya yang berbeza. Aku mengenal budaya dekat luar dulu sebelum aku mula menghargai budaya bangsa aku sendiri. Sekarang ni, bila aku dah mula menerokai negara aku sendiri, aku mula jatuh hati dengan kesopanan dan keramahan orang aku sendiri yang mudah tersenyum.